Saya dah record. Dah boleh mula ke? Zee cakap dulu lah Zee trying to start talk code. So basically Assalamualaikum semua. Thank you sebab sudah datang untuk MOOC malam ni. Jadi usul malam ni keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Kita start dulu dengan pihak kerajaan tapi kita lengahkan masa. Dipersilakan Perdana Menteri kita Arvin. Woo! Silakan. Cubaan boleh dengar ke, okey ke? Jelas ke? Jelas okey. Terima kasih Tuan Dipertua, Perwakilan Kerajaan, Kontradisi Pembangkang dan seterusnya Ahli Dewan yang bersidang. Salam sejahtera dan salam perdebatan buat kesemuanya. Tuan Yang Dipertua, Sidang Dewan sekalian, selaku yang amat hormat Perdana Menteri pada hari ini, saya berdiri teguh di barisan kerajaan untuk menggagaskan satu usul demi kemaslahatan rakyat jelata. Usul pada hari ini berbunyi, keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Maka Tuan Pertua Sidang sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan perdebatan pada hari ini dengan sesi pendefinisian frasa demi frasa terlebih dahulu. Untuk frasa keterbukaan media, Meja Perwakilan Kerajaan telah mentakrifkan keterbukaan media sebagai keupayaan media untuk di Malaysia untuk menjadi semakin terbuka. Tuan Pertua Sidang sekalian, makna katanya dalam media di Malaysia kita boleh ada unsur provokasi dan sebagainya. Dan untuk media pula kami meletakkan skop media sebagai media massa yang merangkumi radio, rakaman, muzik, filem, televisyen, internet dan juga media cetak. Tuan Pertua Sidang sekalian, dan menurut Persekutuan Wartawan Antarabangsa IFJ, dalam laporan kebebasan media di Malaysia telah menjadi lebih bebas dari semasa ke semasa. Tambahan lagi, apabila kita telah bertukar kerajaan kepada kerajaan Pakatan Harapan, Tuan Pertua, status keterbukaan media dapat dilihat semakin menambah baik. Untuk frasa perpaduan negara pula, selari dengan dasar perpaduan negara dalam Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2013 hingga 2021. Perpaduan negara telah ditakrifkan sebagai keadaan untuk memelihara dan memperkukuh status keharmonian negara Malaysia yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, Tuan Pertua dan Sidang Dewan sekalian. Dan untuk frasa titik tolak perdebatan kita pada hari ini iaitu untuk menyuburkan, menurut Pusat Persuratan Rujukan Melayu, menyuburkan adalah satu situasi menambah baik sesuatu perkara, Tuan Pertua dan Sidang sekalian. Maka selesai pendefinisian frasa demi frasa, secara keseluruhannya kami percaya bahawa dengan adanya keterbukaan media di Malaysia, maka keadaan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia ini, Tuan Pertua, menjadi semakin baik dari semasa ke semasa. Oleh sebab itu kami bawakan rasional di meja perwakilan kerajaan iaitu keupayaan media untuk menambah baik keadaan keharmonian masyarakat yang berbilang kaum. Dan kami telah meletakkan kayu ukur untuk mengukur keadaan perpaduan ini, Tuan Pertua dan Sidang sekalian, melihat kepada tiga keadaan. Yang pertama, interaksi masyarakat. Yang kedua, mendapat sambutan positif, mendapat sambutan dari masyarakat. Dan yang ketiga, respon positif daripada masyarakat yang berbilang kaum. Jadi itulah kayu ukur untuk melihat betapa perpaduan negara dapat ditambah baik, Tuan Pertua, apabila media kita semakin menjadi terbuka, Sidang sekalian. Maka selesai pendefinisian secara keseluruhan di meja perwakilan kerajaan, Tuan Yang Dipertua Sidang Dewan sekalian, gerak kerja kami di meja perwakilan kerajaan cukup mudah. Duduk saya bangkit pula Menteri Kedua akan membawa dua lagi hujah, dan duduk beliau bangkit pula Menteri Pertahanan akan membidas
segala pembawaan-pembawaan perwakilan pembangkang. Jadi Tuan Pertua dan sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan dengan hujah perdana perwakilan kerajaan. Sebelum itu, jika ada izin laluan, silakan. Yang berhormat, apakah yang dimaksudkan dengan interaksi di bawah payung ukur? Apakah dimaksudkan dengan interaksi antara masyarakat? Adakah sekadar bercakap ataupun macam mana? Terima kasih Yang Berhormat. Untuk membina ataupun menambah baik perpaduan antara masyarakat yang berbilang kaum, interaksi adalah satu perkara yang asas dan sangat penting dalam membina hubungan antara masyarakat yang berbilang kaum. Jika tiada interaksi, jadi bagaimana kita ingin membina dan mengekalkan keamanan perpaduan masyarakat? Adakah dengan kita tidak bercakap ataupun tidak berinteraksi dengan masyarakat yang lain, kita boleh mengukuhkan lagi perpaduan? Saya kira tidak, Yang Berhormat. Selesai izin laluan, saya teruskan dengan hujah pertama perwakilan kerajaan, pendidikan sepanjang hayat. Tuan Yang Pertua dan sekalian, kita tahu untuk rakyat Malaysia baru lahir sehinggalah dewasa, kita pasti akan didedahkan dengan media-media seperti media filem, media digital dan juga media sosial. Apabila kecil kita sering menonton kartun-kartun dan juga kartun animasi seperti Bobo Boy dan sebagainya. Apabila kita sudah menjadi dewasa, kita akan menggunakan media sosial dan media digital. Maka Tuan Pertua, setiap perkara ataupun konten dengan izin Tuan Pertua yang ada dalam media-media ini, kita akan menonton, kita akan didedahkan secara ulangan. Jadi disebabkan itu, kami katakan bahawa pendidikan sepanjang hayat ini boleh berlaku apabila keterbukaan media ini semakin bagus Tuan Pertua, kerana kita akan sering didedahkan dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada keharmonian dan juga perpaduan negara. Misalnya Tuan Pertua, kita pada hari ini kita telah ada banyak filem-filem patriotisme dan juga kartun-kartun yang menggambarkan keadaan Malaysia yang sebenar, dan telah menggambarkan keadaan rakyat masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Tuan Pertua, kita lihat kartun-kartun di Malaysia sudah ada masyarakat yang berbilang kaum. Jadi itulah perkara yang kami katakan bahawa keterbukaan media dapat menjadi sebagai pendidikan sepanjang hayat, kerana sejak kecil kita didedahkan dengan perkara-perkara yang mampu meningkatkan tahap keharmonian di negara kita Tuan Pertua. Dalam media sosial pula, kita ada video-video, setiap kali perayaan pasti dapat interaksi, pasti dapat respon positif daripada masyarakat. Setiap kali kita ada perayaan besar, kita ada kejayaan dalam sukan misalnya, jadi kita akan ada respon-respon positif daripada masyarakat kita ini Tuan Pertua dan saudara sekalian. Dan disebabkan itu, menurut laporan digital 2018, Malaysia telah menduduki tangga ke-9 sebagai negara paling aktif dalam media sosial Tuan Pertua, menunjukkan betapa keupayaan keterbukaan media ini mampu menjadi sebagai satu platform untuk mendidik masyarakat yang berbilang kaum untuk menjadi lebih harmoni Tuan Pertua dan saudara sekalian. Maka selesai hujah pertama perwakilan kerajaan. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Baiklah, sama-sama. Terima kasih Yang Berhormat Arvin. Jadi tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada perwakilan pembangkang. Dipersilakan Ketua Pembangkang kita pada hari ini, Yang Berhormat Azmina. Go Mina, go. Test mic dengar ke? Dengar Mina, dengar. Baru premis. Test baru premis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Dipertua Dewan, sahabat meja pihak kerajaan pembangkang, warga Dewan yang bersidang sekalian. Usul masih sama,
yang digagaskan oleh Ahmad Mohamad Perdana Menteri, keterbukaan media menyuburkan perpaduan. Selaku meja pihak kerajaan memohon warga dewan menolak baik usul pada hari ini. Baiklah, selaku Ketua Pembangkang akan saya lakukan saya mulakan tugas pertama iaitu pembidasan di meja pihak kerajaan. Yang Ahmad Mohamad Perdana Menteri tadi membentangkan kepada kita beliau bentangkan kepada kita, beliau katakan bahawa keterbukaan media adalah keupayaan media di Malaysia untuk terbuka dan akan ada unsur provokasi, dan media yang beliau katakan adalah media massa, dan juga beliau juga ada mengatakan bahawa media di Malaysia ini menjadi lebih terbuka sejak pimpinan Kerajaan Pakatan Warga Dewan yang bersidang. Kami tidak mempunyai masalah. Namun pertama sekali yang kita dapat pertikaikan daripada kes kerajaan adalah frasa keterbukaan media itu sendiri. Pertama, apa maksudnya keterbukaan media? Adakah rakyat kita sekadar dapat berinteraksi semata-mata? Beliau ada katakan kepada kita kayu ukur apakah ciri-ciri keterbukaan media yang beliau katakan, padahal pada hari ini di Malaysia kita ada akta yang melindungi media daripada melindungi media, iaitu Akta Hasutan 1948, di mana aktiviti-aktiviti di media ini dipantau dan di bawah naungan Akta Hasutan sekiranya ada isu yang melibatkan perkauman institusi diraja dan juga isu sensitif akan diambil tindakan oleh pihak kerajaan warga dewan yang bersidang. Antara disebabkan beliau gagal, saya katakan kepada anda, keterbukaan media bermaksud menurut Pertubuhan Open Media, keterbukaan media ada 3 ciri utama, iaitu pertama terbuka, kedua pemilik dan juga bebas daripada sekatan. Oleh daripada itu, frasa keterbukaan media di meja pihak kerajaan wajar untuk kita pertikaikan. Kedua sekali, Perdana Menteri juga ada katakan kepada kedua pertikaian kedua di meja pihak kerajaan adalah frasa menyuburkan. Beliau tidak letakkan secara jelas apakah situasi keadaan menyuburkan di meja pihak kerajaan. Adakah perpaduan di Malaysia ini tak ada langsung dan kita nak adakan dia, ataupun kita dah ada namun kita nak suburkan dia lagi, nak mengharmonikan lagi perpaduan di Malaysia, warga dewan sekalian. Apa yang beliau katakan kepada kita, kayu ukur beliau adalah interaksi antara masyarakat, mendapat sambutan daripada masyarakat dan juga respon positif. Saya kira ketiga-tiga kayu ukur ini cukup lemah untuk menetapkan kesuburan perpaduan di negara kita. Kerana apa? Pertama sekali, interaksi sentiasa ada di dalam masyarakat. Tak ada media pun kita boleh berinteraksi, dan ada media sendiri pun yang tak terbuka pun kita masih boleh interaksi, warga dewan sekalian. Kedua, sambutan yang baik daripada masyarakat ini tak menggambarkan kesuburan dan hubungan secara dekat antara masyarakat, warga dewan sekalian. Maka frasa penyuburkan perpaduan di meja pihak kerajaan wajar untuk kita pertikaikan. Dan selesai pembidasan secara konseptual, hujah beliau iaitu pendidikan. Bawah hujah ini boleh ceritakan kepada kita ada kartun-kartun dan juga filem-filem yang menggambarkan ada berbilang kaum dan dapat mendidik untuk pendidikan sepanjang hayat warga dewan sekalian. Pertama sekali, apakah jaminan keberkesanan pendidikan ini terhadap masyarakat kita, warga dewan sekalian. Dan okey, selesai pembidasan secara pembidasan hujah, saya teruskan gerak kerja yang kedua, iaitu pembentangan kes di meja pihak pembangkang. Baiklah, pada hari ini kami katakan kepada si dewan, keterbukaan media tidak menyuburkan perpaduan kerana tidak menyuburkan perpaduan kerana
keterbukaan media ini memberikan impak negatif kepada hubungan masyarakat, iaitu kita ada 3 komponen utama masyarakat di Malaysia, iaitu pertama rakyat, kerajaan dan juga institusi diraja. Apabila keterbukaan media ini berlaku dan masyarakat boleh memberikan pandangan dan juga hak bersuara yang tidak ada sekatan, ia akan mendatangkan impak negatif kepada tiga komponen masyarakat di Malaysia, warga dewan yang bersidang. Maka sebentar nanti akan saya lakukan penghujahan melibatkan hubungan antara masyarakat, dan hujah kedua yang akan dibentangkan oleh Timbalan Ketua Pembangkang melibatkan kerajaan, hubungan antara kerajaan dan juga rakyat, dan juga hujah ketiga melibatkan hubungan antara institusi diraja dan juga rakyat. Baiklah, bergerak terus kepada hujah pertama di meja pihak kerajaan, iaitu hubungan antara masyarakat majmuk. Baiklah, sekiranya ada di dalam, kita tahu ciri-ciri media ini terbuka dan kita dapat sesiapa sahaja boleh mengakses dan memberikan informasi dan juga memberikan informasi tanpa sebarang sekatan. Maka disebabkan oleh perkara ini akan memberikan impak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Penyalahgunaan media disebabkan oleh keterbukaan ini boleh mendatangkan impak negatif. Kita lihat contoh yang berlaku yang paling dekat dengan kita adalah apabila berlakunya pandemik pada tahun-tahun lalu, di mana dalam pandemik ini kluster terbesar COVID-19 adalah disebabkan oleh jemaah tabligh. Namun disebabkan oleh perkara ini di sosial media, ramai orang yang mengecam, ramai orang yang melebih-lebih mengecam dan memberikan informasi yang salah daripada program yang dijalankan ini, dan menyebabkan masyarakat berpuak-puak dalam membela dan menghina program ini. Maka disebabkan oleh perkara tersebut, tak ada sekatan, tiada siapa pun yang menghalang, ia dapat memburukkan hubungan antara masyarakat di Malaysia. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Azmina. Mantap. Jadi kita teruskan dengan pihak perwakilan kerajaan. Dipersilakan Timbalan Perdana Menteri kita, Kurato. Silakan. Encik Aizat left. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan seperjuangan delegasi kerajaan, barisan pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Salam perdebatan, salam perpaduan, salam kerukunan bumi Tuhan. Usul kita pada hari ini masih lagi sama. Usul kita berbunyi, keterbukaan media. Sorry, nak start balik boleh? Apa usul kita? Boleh. Tak ada hal. Korang Cik Aizat keluar kan? Tak apa ke? Okay. Alright, good. Tak apa, it's okay. Take your time. Chill. Kurato. Okay, sorry. Okay, kau tu start balik tau. Boleh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan seperjuangan delegasi kerajaan, barisan pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Salam perdebatan, salam perpaduan, salam kerukunan bumi Tuhan. Usul kita pada hari ini masih lagi sama. Usul kita berbunyi, keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Baiklah,
Hadirin dan hadirat sekalian, tampil saya hari ini sebagai Timbalan Perdana Menteri dengan menggagaskan 2 gerak kerja. Saya teruskan dengan gerak kerja saya yang pertama, iaitu pembidasan terhadap meja perwakilan pembangkang kita pada hari ini. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, bangkit Ketua Pembangkang sebentar tadi telah menaburkan fitnah yang sangat besar kepada kami dengan apabila beliau berkata, beliau katakan kepada kami bahawa kami tidak meletakkan maksud keterbukaan media itu dengan sebenar-benarnya. Mungkin ketua pembangkang kita kurang dengar ataupun tidak dengar sampai habis bahawa bangkit Perdana Menteri saya sebentar tadi telah menceritakan bahawa keterbukaan media yang kami bawa pada Dewan Perdebatan hari ini ada limitasinya. Jadi saya kira ketua pembangkang kita hanya menuduh kami bercakap mengenai keterbukaan tanpa sebarang limitasi. Baiklah, seterusnya ketua pembangkang kita juga sebentar tadi telah ceritakan bahawa telah tampil dengan rasional mereka di meja perwakilan pembangkang iaitu memberikan impak negatif kepada masyarakat. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, ini ingin saya tekankan di sini bahawa fungsi media bukanlah hanya untuk menyampaikan, bukanlah hanya untuk menularkan, namun media kita juga merupakan satu medium untuk memperbetulkan segala perkara-perkara negatif yang berlaku kepada masyarakat kita pada hari ini. Beliau tampil dengan hujah pertama mereka iaitu hubungan antara masyarakat, dan beliau juga menceritakan bahawa hubungan antara masyarakat, bahawa rakyat boleh memberi pendapat tanpa sebarang sekatan. Hadirin dan hadirat sekalian, itu yang kita tertinggal bahawa negara kita ada undang-undang. Ya, kita bercakap tentang keterbukaan media, namun keterbukaan media yang ingin kita ceritakan pada Dewan Perdebatan ini ada limitasinya. Bahawa ingin saya tekankan lagi di sini bahawa negara kita ada undang-undang dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kita dapat halang apa yang kata-kata atau pendapat negatif yang telah diberikan di dalam media itu sendiri. Jadi saya kira itu yang ketua pembangkang kita tertinggal pada hari ini. Baiklah, sebelum saya teruskan dengan gerak kerja saya yang kedua, silakan satu. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Ini yang saya cakap bahawa keterbukaan media ini bukanlah menghalang terus, limitasi ini bukanlah bermaksud untuk menghalang terus apa yang kita boleh berikan pendapat di dalam media, namun limitasi ini adalah apabila keterbukaan media ini diberikan, rakyat boleh memberikan pendapat, namun dengan adanya limitasi kita dapat menghalang segala perkara-perkara negatif yang mampu untuk menghalang perpaduan negara kita daripada berlaku. Jadi saya kira saya sudah menjawab izin laluan sebentar tadi. Saya teruskan dengan hujah kedua meja kerajaan iaitu interaksi media yang mudah diakses. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, jika kita telusuri dari zaman ke zaman bagaimana dahulunya bagaimana media maupun teknologi kita berkembang. Jika dahulu kita cukup susah untuk mengetahui apa yang berlaku di sekeliling kita. Seperti yang ketua pembangkang kita ceritakan bahawa interaksi tanpa media kita semua masih boleh berinteraksi. Itu yang ketua pembangkang kita tinggal. Jika kita berinteraksi tanpa media, interaksi yang dapat kita lakukan, skop yang kita dapat kita jalankan adalah tidak meluas, skop yang sangat kecil. Jadi dengan adanya media yang boleh kita perdebatkan hari ini, kita dapat tahu apa yang berlaku di sekeliling kita dengan secara yang lebih meluas. Kita boleh berkomunikasi dengan cara dua hala yang membolehkan kita mudah mengetahui sebuah berita dengan lebih cepat. Baiklah, sebagai contoh, saya bawakan satu lagi. Setiap memorandum ataupun kenyataan yang sebuah memorandum ataupun kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian seperti Kementerian Negara adalah melalui media. Jadi saya kira dengan adanya media sangat penting bahawa sebuah berita dapat disampaikan kepada semua orang. Jadi pada 16 April 2019, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari juga berkata bahawa media massa mampu peranan untuk menyatupadukan perpaduan dan mengekalkan keamanan. Beliau juga berpendapat bahawa media cetak, media elektronik ataupun media digital serta media dalam talian mampu untuk memberikan rakyat Malaysia berinteraksi antara satu sama lain dan memberikan kesan positif kepada mereka. Jadi beliau berharapkan agar pihak media sentiasa memberikan kerjasama dan menyiarkan laporan yang sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti agama. Baiklah, ini saya tekankan di sini, apakah berkaitan antara interaksi media yang mudah diakses dengan hujah yang apa yang saya bawakan hari ini dengan keterbukaan media. Baiklah, saya bawakan satu contoh di mana saya yakin lagi percaya kita semua tahu berkenaan kes kanak-kanak OKU yang telah didera oleh pengasas rumah
Bonda Siti Bainun Abdul Razali. Jadi apakah perkaitannya usul kita pada hari ini? Hadirin sekalian, dengan adanya interaksi melalui media, kedua-dua kes ini telah membuka mata rakyat Malaysia untuk bersatu padu bagi membantu adik bela tersebut dengan menandatangani petisyen dan mendapat sokongan Pertubuhan Ikatan Wanita Antarabangsa berkenaan petisyen dalam talian tersebut. Jadi saya kira dengan adanya keterbukaan media mampu untuk memberikan interaksi antara rakyat dan mampu juga untuk menyatu padukan perpaduan dalam pelbagai aspek. Seterusnya, bergerak pula kepada hujah ketiga di meja kerajaan, iaitu saluran maklumat yang boleh dipercayai. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, bercakap mengenai keterbukaan media, kita tahu media ini satu media untuk kita menceritakan, untuk kita bebas berpendapat, rakyat diberi hak kebebasan bersuara. Jadi saya ingin tekankan di sini bahawa media ini juga merupakan satu media untuk menyemak semula. Apabila kita bercakap mengenai keterbukaan media, di sini saya ingin ceritakan bahawa dengan media kita dapat mendapat satu maklumat dengan lebih sahih apabila negara kita ada undang-undang. Kita boleh, keterbukaan media itu ada dan limitasi itu pun juga ada. Dengan adanya akta seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Akta Hasutan 1948, kita dapat di sini rakyat masih lagi untuk bebas bersuara, saluran maklumat yang boleh dipercayai juga boleh dicapai dalam pada masa yang sama kita masih menjaga limitasi tersebut. Sumber daripada Sinar Harian 13 Julai 2019 telah menyatakan bahawa sebanyak 588 berita palsu telah ditangkap kerana menyebarkan berita tersebut. Jadi apa yang ingin saya kaitkan dengan saluran maklumat yang boleh dipercayai dan apakah hubungan dengan perpaduan di negara kita adalah hanya satu. Jika kita dapat maklumat yang boleh dipercayai, rakyat-rakyat kita boleh bersatu padu tanpa ada pertelingkahan yang berlaku sesama mereka. Jadi saya kira bahawa dengan adanya keterbukaan media dan juga adanya limitasi bagi keterbukaan media tersebut, kita dapat mencapai maklumat yang dipercayai di dalam pelbagai aspek dan perpaduan negara juga masih boleh digapai. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih. Timbalan Perdana Menteri, perwakilan kerajaan. Jadi kita teruskan dengan perwakilan pembangkang kita. Pembangkang kedua yang berhormat Caca. Go Caca, go. Cuba Ain dengar tak? Dengar Caca. Takut je nak terkencing. Terima kasih Arif, Tuan Yang di-Pertua Dewan, Perwakilan Kerajaan, Barisan Pembangkang, seterusnya hadirin hadirat, warga persidangan kerana sudi melapangkan masa. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam perdebatan. Baik, Tuan Yang di-Pertua Dewan memegang mandat selaku timbalan Ketua Pembangkang di belakang, berdiri teguh di belakang Ketua Pembangkang pada hari ini. Maka untuk saya gagaskan usul perdebatan kita pada hari ini iaitu keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Untuk saya ingatkan bahawa saya selaku timbalan Ketua Pembangkang masih kuat, masih dengan utuh dengan pendirian kami di meja pihak perwakilan pembangkang bahawa kami katakan keterbukaan media ini tidak menyuburkan perpaduan negara, malah menjejaskan perpaduan negara sekaligus keharmonian negara tidak dapat dijamin. Baik, melihat bergerak kepada gerak kerja pertama saya kepada bidasan, konsep dan pembawaan di meja pihak perwakilan kerajaan. Bangkitnya Perdana Menteri sebentar tadi, bangkitnya Perdana Menteri sebentar tadi, beliau katakan keterbukaan media itu mana boleh mensuarakan pendapat. Namun Perdana Menteri sebentar tadi tidak ada pun mengatakan tentang limitasi keterbukaan media. Tapi tiba-tiba bangkit timbalan Perdana Menteri menuduh kami pihak pembangkang tidak peka dan cakna akan kata-kata Perdana Menteri. Sedangkan mereka yang tidak cakna, ada media pun tidak dapat
berkomunikasi dengan baik, Yang Berhormat. Baik, itu yang pertama. Kemudian Perdana Menteri tidak pun katakan bagaimana keterbukaan media ini. Hanya mengatakan media ini sebagai saluran. Tidak pun cakap bagaimana keterbukaan media itu dapat menyuarakan pandangan dan sebagainya. Kemudian rasional katakan keupayaan media untuk menambah baik. Kemudian Perdana Menteri meletakkan interaksi masyarakat. Kedua, mendapat sambutan masyarakat. Bagaimana sambutan itu, Yang Berhormat? Kemudian yang ketiga, respon positif masyarakat. Saya kira kedua kali ukur ni boleh digabung saja, Yang Berhormat. Baik, seterusnya hujah pertama di meja pihak perwakilan kerajaan, mereka katakan pendidikan sepanjang hayat. Adanya media sosial, adanya media digital, kemudian mereka dedahkan secara pendidikan ini didedahkan secara ulangan. Adanya sidang patriotisme, mungkin beliau nak katakan tentang filem Mat Kilau. Kemudian adanya rakyat Malaysia, kartun, pelbagai kaum sejak kecil. Yang Berhormat, jadi bagaimana filem-filem ini, kartun-kartun yang pelbagai kaum ini dapat menjamin perpaduan? Apa yang mereka bantu, Yang Berhormat? Hanya sekadar ada filem, kemudian apa? Input yang, kemudian apa yang rakyat dapat daripada filem apabila mereka tonton tidak pun dibuktikan. Kemudian Perdana Menteri kita katakan negara kita paling aktif dalam media sosial, di mana saya tidak dapat tangkap tanggal keberapa. Yang Berhormat, jadi kalau aktif dalam media sosial, apa kita dapat, Yang Berhormat? Apa kebaikannya, Yang Berhormat? Sekadar aktif tapi membawa kepada kemusnahan perpaduan. Itu masalah Perdana Menteri kita pada hari ini. Terusnya bergerak kepada timbalan Perdana Menteri kita. Beliau membidas Ketua Pembangkang, katanya kata keterbukaan media ni ada limitasi. Jadi Yang Berhormat, pada hari ini kita cakap pasal keterbukaan media. Kalau ada limitasi, mana keterbukaan media? Di mana topik kita pada hari ini kita ingin mencakapkan tentang itu. Negara kita ada undang-undang, ada limitasi, Yang Berhormat. Itu pun menjejas keharmonian negara, ada isu-isu yang timbul. Terusnya hujah kedua, beliau katakan interaksi media yang mudah diakses. Ya, Yang Berhormat, interaksi media yang mudah diakses inilah yang menjuruskan kepada rakyat-rakyat kita pada hari ini boleh menyebarkan pelbagai fitnah. Kerana apa? Limitasi yang ada pada negara kita sekarang ini dah buat baru ada tindakan undang-undang. Jadi mana untuk sekat, mana undang-undang yang perlu kita ada untuk sekat daripada info-info berita palsu ini tersebar. Kerana apa? Kita perlu cegah sediakan payung sebelum hujan. Kemudian hujah ketiga katakan saluran maklumat yang boleh dipercayai. Yang Berhormat, ini lagilah cukup bermasalah di pihak kerajaan, dipercayai. Banyak maklumat berita palsu yang ada isu yang ada di negara kita. Pada sewaktu musim COVID-19 dengan Izzuddin yang dipersu pun ada isu berita palsu sebanyak 274. Jadi mana jaminan, Yang Berhormat, ada maklumat yang sahih? Baik, seterusnya sebelum bergerak ke ucapan, sebelum bergerak ke dengan pujian, silakan satu. Tak ada. Okey, baik, terima kasih. Seterusnya bergerak kepada rasional kami di meja pihak perwakilan pembangkang. Kami katakan kami katakan keterbukaan, lihatkan kepada impak negatif keterbukaan media terhadap masyarakat. Baik, hujah kedua akan saya ceritakan bagaimana hubungan antara kerajaan dan rakyat. Dalam hujahnya akan saya ceritakan bagaimana rakyat ini menyebarkan berita-berita palsu dan seterusnya memberi kesan kepada kerajaan kita. Baik, menurut Akhbar Washington, pada 25 Februari, kerajaan telah membuat keputusan supaya portal berita dalam talian The Malaysian Insider TMI dengan Izzuddin yang dipertua disekat. Kerana apa? Portal ini disekat kerana menyiarkan laporan yang mendakwa adanya bukti yang boleh dipercayai untuk pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri kita iaitu Najib Razak dalam skandal yang dikaitkan dengan dana negara sarat hutang iaitu One Malaysia Development 1MDB. Jadi Yang Berhormat, dalam hujah ini saya telah ceritakan bagaimana dengan adanya keterbukaan media ini, rakyat di negara kita bersesuka hati menuduh. Kemudian mereka katakan ini sahih kononnya. Kemudian rakyat di dalam negara kita akan mudah percaya. Jadi kredibiliti pemimpin negara kita sendiri tercabar. Kemudian akan menyebabkan pelabur luar negara tidak ingin melabur ke dalam negara kita kerana apa? Imej negara kita telah tercemar. Baik, seterusnya bergerak kepada hujah ketiga di meja pihak perwakilan pembangkang, iaitu saya akan ceritakan tentang hubungan institusi diraja dengan rakyat. Baik, dalam hujah ini akan saya ceritakan bagaimana hubungan antara institusi diraja dan rakyat turut terkesan daripada keterbukaan media ini. Kredibiliti institusi diraja tercabar kerana rakyat yang sesuka hati adanya isu, mereka dapat lontarkan suara kemudian mencampur
kemudian mencapar institusi diraja negara kita. Baik, sebagai contoh, pada 20 Mei, pada 18 Julai yang lalu ada isu pemangku Pahang di mana pengerusi Persatuan Pencipta Alam Malaysia kita Nur Jihan menghina Tengku Hasanan yang telah datang lewat kepada majlis itu. Jadi kredibiliti institusi diraja itu tercabar apabila rakyat sesuka hati dapat melontarkan kata-kata seperti itu kepada diraja. Jadi mana letaknya kredibiliti pemimpin kita kalau negara kita sendiri, pemangku diraja negara kita sendiri dilayan sebegitu sahaja. Baik, saya mohon Dr. memaafkan. Oh. Terima kasih. Pembangkang kedua. Semua padat, cepat, mampat, mantap saja. Jadi kita teruskan tanpa melengahkan masa dari perwakilan kerajaan. Menteri Pertahanan untuk mempertahankan semula apa-apa yang telah dibijas tadi. Sekejap minta masa je. Boleh. Hello, boleh dengar kan? Hello, boleh dengar kan? Boleh. Hello. Ya. Boleh Dalip. Okay. Alright. Mula. Okay. Terima kasih Tuan Speaker Dewan dan salam perdebatan dari kami pihak perwakilan kerajaan pada hari ini. Media menyuburkan perpaduan negara, itulah gagasan usul yang diperdebatkan di arena Dewan Yang Mulia ini. Saya selaku Menteri Pertahanan pihak perwakilan kerajaan masih lagi berpegang teguh dengan rasional dan juga kata-kata yang amat berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu keupayaan media untuk menambah baik keadaan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Baiklah, tanpa membuang masa saya akan pergi kepada pembidasan definisi pihak perwakilan pembangkang di seberang sana. Pihak perwakilan pembangkang memberikan satu definisi yang lemah. Beliau tidak memberikan secara lebih lanjut dan lebih dalam tentang apa yang telah kami ceritakan sebentar tadi, dan beliau hanya mengatakan dan mengutarakan kata beliau hanya mengatakan tentang kelemahan keterbukaan itu sahaja. Beliau tidak mengkaitkan dengan lebih lanjut apakah keburukannya dan tidak memberikan solusi dan juga alternatif yang lain jika keterbukaan media ini adalah satu racun yang mampu membawa kepada keranapan perpaduan negara. Ini telah menunjukkan bahawa pihak perwakilan pembangkang hanyalah bercakap berdasarkan fakta sendiri dan menunjukkan bahawa keterbukaan media itu mampu menyuburkan perpaduan negara. Baiklah, cukup untuk pembedasan definisi, saya pergi kepada pembinasan secara individual. Saya mulakan dengan kata-kata yang yang berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu hubungan antara masyarakat majmuk. Beliau tidak memberitahu juga tentang impak yang telah berlaku. Beliau hanya menyebut tentang impak tapi tidak memberitahu tentang impak yang berlaku kepada masyarakat majmuk. Beliau juga ada mengatakan tentang interaksi masih lagi dapat dilakukan jika tiadanya media. Sedangkan kalau
kita tengok interaksi itu akan menjadi lebih terbatas dan tidak dapat pergi dengan lebih jauh. Dan perpaduan ke seluruh negara tidak dapat dipupuk. Itu menunjukkan bahawa lemahnya pemikiran pihak perwakilan pembangkang di seberang sana. Baiklah, saya melompat pula kepada hujah pembangkang kedua di seberang sana, iaitu hujah pertama mereka hubungan antara kerajaan dan rakyat. Beliau ada sekali lagi seperti yang diperkatakan oleh rakan saya menteri kedua, beliau ada mengatakan tentang akta-akta dan juga limitasi yang berlaku. Limitasi tidak bermaksud tiadanya keterbukaan. Limitasi itu menunjukkan tentang penjagaan keterbukaan itu. Berita-berita palsu ini dapat ditapis dan juga deteksi dan juga diketahui oleh pihak kerajaan, dan kita ada beberapa akta yang menjaga tentang yang kita juga mempunyai beberapa akta yang menjaga tentang hal ini. Berikut juga dengan hujah ketiga pihak perwakilan pembangkang, iaitu hubungan antara institusi diraja. Beliau ada menyebut tentang isu Tengku Hasanah datang lewat dan sebagainya. Itu juga sepatutnya itu juga dijaga. Dan itu juga telah menunjukkan bahawa keterbukaan media menyuburkan perpaduan, di mana jika mereka dapat tahu perangai pemimpin mereka bagaimana, mereka akan bersatu padu. Bila mereka akan bersatu padu, wujudnya perpaduan dan menunjukkan bahawa penyuburan perpaduan negara itu dapat dipupuk melalui keterbukaan media. Baiklah, cukup bidas, cukup saya cantas. Saya pergi pula kepada pengukuhan di meja kes perwakilan kerajaan hari ini, iaitu yang pertama, rakan saya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerangkan tentang pendidikan sepanjang hayat. Beliau ada memberi contoh tentang kartun-kartun animasi seperti Bobo yang mempunyai karakter yang berbagai kaum, dan karakter yang berbagai kaum ini telah menunjukkan tentang perpaduan negara kita. Beliau juga ada menerangkan tentang filem-filem patriotisme ini yang sekian hari kian meningkat. Daripada dahulu dah ada filem patriotisme, sekarang juga masih ada. Itu menunjukkan bahawa pendidikan perpaduan itu diterapkan sepanjang hayat dan wajar untuk Alif okey ke tu? ada potong pula lah.
Alif tu nak call ke sana? Caca. Apa pergi Ca? Call lah. Siapa nak call Alif? Kan, tapi dia dah bidas dah ambil tu je. Takut lah tak bagi kawan cakap macam. Orang lain, kerajaan siapa nak call Alif? Caca pun wifi dia tak elok nak call. Nanti gaduh dua orang lagi. Dah Adam, engkau lah. Adam Hisham. Wifi okey tak? Cakap. Hang okey ke? Kalau hang okey kan call Luca. Tak ada apa pun. Callkan Lip. Alif call. Ah. Sorry. Caca sorry. Buka loudspeaker Q. Sekejap. Dengar tak? Cik Alif cakap. Wait, Alif cakap. Hello. Dengar. Aduh, dah habis cakap. Itulah pindah baling Alif. Aduh, kenapa baling? Sekali lagi sorry. Tak, dekat ni je, kukuh kes je. Bidas dah. Apa? Tak dengar. Bidasan tadi sempat je dengar habis. Tak dengar jelas lah. Q, dia lagi cakap apa? Bidas. Tak boleh senyap. Kau nak cakap lah dengan dia. Bidasan dah settle kau start hujah. Kukuhkan hujah. Kukuhkan hujah. Okay. Saya sambung lah. Baik, kita mula. Wait, kejap. Wait, jangan mula. Kejap, seminit. Okey, cakap. Sorry. Tak apa. Okay. Baiklah, cukup pemidasan saya untuk pihak perwakilan pembangkang sebentar tadi. Sekarang saya akan melakukan gerak kerja kedua saya sebagai Menteri Pertahanan, iaitu mengukuhkan lagi fakta kes kami di pihak perwakilan kerajaan. Pertama, seperti yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu pendidikan sepanjang hayat. Contoh yang diberikan oleh beliau tentang kartun-kartun dan juga filem animasi, contohnya seperti Bobo-Boy yang mempunyai karakter yang pelbagai kaum, telah menunjukkan bahawa perpaduan telah dipupuk melalui keterbukaan media. Bukan itu sahaja, filem-filem patriotisme yang dahulunya juga diterbitkan sehinggalah sekarang masih lagi diterbitkan, menunjukkan juga bahawa keterbukaan media itu dapat dipupuk dan mempunyai fungsi dalam menjadi media perpaduan negara. Bukan itu sahaja, di media sosial kita boleh lihat seperti yang dikatakan oleh beliau, bila adanya perayaan dan sebagainya akan wujudnya posting-posting dengan izin Tuan Yang Dipertua dan juga mesej-mesej yang menunjukkan bahawa satu padunya rakyat negara kita di negara kita kerana keterbukaan media itu. Mesej-mesej yang baik yang telah disampaikan, contohnya seperti ucapan selamat Hari Raya, Tahun Baru Cina, Hari Gawai dan sebagainya, menunjukkan
telah menunjukkan bahawa keterbukaan media itu telah menjadi platform utama dalam memupuk keharmonian rakyat di negara ini. Dan yang diperkatakan oleh beliau sebentar tadi, Malaysia berada di peringkat ke-9 dalam kedudukan yang banyak menggunakan media. Ini menunjukkan bahawa kebaikan iaitu dapat rakyat dapat mengutarakan lebih banyak pemikiran yang membawa kepada satu padunya negara. Baiklah, saya pergi pula kepada hujah kedua kami, iaitu saluran maklumat boleh dipercayai. Kita ada akta komunikasi, akta sultan dan sebagainya yang menyemak semula berita-berita yang disampaikan. Contoh di kampung-kampung, apabila kita dengar satu-satu berita, kita balik ke rumah, membuka televisyen, membuka telefon bimbit dan sebagainya untuk mendengar semula berita tersebut untuk membuktikan kesahihannya. Ini menunjukkan juga bahawa keterbukaan media dengan limitasi yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi telah menunjukkan telah menyebarkan benih perpaduan negara kerana berita yang baik dapat dikongsi bersama. Seterusnya adalah hujah terakhir, iaitu interaksi media yang mudah diakses. Setiap golongan, setiap bangsa, tak kira kecil atau tua, mempunyai akses kepada media, sama ada media cetak, media digital, media luaran dan sebagainya. Ini menunjukkan satu kebaikan keterbukaan media kerana berita-berita dapat dipaparkan dengan lebih banyak. Saya menyebutkan contoh semula yang diperkatakan oleh rakan saya Menteri Kedua tentang kes Bella yang diderap oleh Siti Bainur. Rakyat bersatu padu, rakyat dalam untuk menegakkan keadilan. Itu juga telah menjadi satu asbab pentingnya keterbukaan media dalam menyebarkan perpaduan negara, membentuk keharmonian negara pada masa kini dan juga di masa akan datang. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Yang Berhormat Alif. Masuk ni Masuk balik deh. Okay. Kita nak minit ke 3 minit untuk pengulungan rehat? Bukan Aisyah. Saya belum lagi. Kenapa Zee? Kesian Aisyah. Sorry. Salah Zee. Ayo. Aisyah marah dia. Aduh, saya dilupakan. Kenapa ya? Sorry. Okay. Kita rewind balik. Okay, terima kasih Alif untuk tadi tu. Tanpa melengahkan masa, kita persilakan pembangkang ketiga dari perwakilan pembangkang, Yang Berhormat Aisyah. Silakan. Go. Okey, sekejap bagi saya 1 minit. Finalize semua ni kejap Okay, baik.
Dah boleh mula. Sebelum tu boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Boleh. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Speaker Dewan, yang dihormati Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, usul yang dibahaskan pada hari ini masih sama, iaitu keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Sebagai pembangkang ketiga pada hari ini, saya akan membawakan dua gerak kerja utama, iaitu pembidasan secara konseptual dan individual daripada perwakilan kerajaan dan seterusnya mengukuhkan hujah-hujah di pihak kami perwakilan pembangkang. Baik, saya mulakan dengan bidasan konseptual saya terhadap perwakilan kerajaan sebentar tadi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengatakan sebelum itu, jika kita telusuri pembawaan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, tiada beban bukti dan juga status quo yang diberikan kepada kami, dan ini menunjukkan bahawa konsep yang tidak kuat serta tiada pegangan hala tuju oleh pihak kerajaan pada sesi perdebatan pada malam ini. Baik. Dan seterusnya, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tadi ada mengatakan bahawa mengatakan tentang limitasi keterbukaan media yang dapat dihalang oleh akta di dalam Malaysia ini terhadap media. Baik, daripada awal sehingga akhir mereka berceritakan tentang limitasi akta dan akta yang jelasnya tidak dibawa oleh Perdana Menteri tapi dibawakan oleh mereka pada kami di meja pembangkang. Jadi sini saya ingin petikaikan bahawa sejauh mana, tunjukkan kepada kami sejauh mana limitasi ini mampu menangani kesan buruk keterbukaan media ini. Mereka sering mengatakan bahawa ada akta, ada limitasi, kita boleh menjauhkan daripada impak-impak buruk. Baik, selesai konseptual oleh pihak kerajaan, saya terus kepada bidasan secara individual oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Di bawah kata kunci pendidikan semasa hayat, Yang Amat Berhormat ada mengatakan bahawa filem patriotik yang ditayangkan pada masa kini khususnya dapat yang menggambarkan keadaan rakyat Malaysia, dapat kita dapat perkara baik daripada filem-filem tersebut. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sejauh manakah usaha ini, iaitu filem patriotisme ini boleh memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ini, sejauh mana? Dan tiada pembuktian pun yang menunjukkan bahawa usaha ini, inisiatif ini dapat menyuburkan perpaduan. Kerajaan pada hari ini perlu tunjukkan kepada kami macam mana, bagaimana pendidikan sepanjang hayat ini dapat menyuburkan perpaduan. Baik, Yang Amat Berhormat juga ada mengatakan bahawa Malaysia merupakan tangga ke-9 dalam penggunaan media sosial. Media penggunaan dari segi apa? Dari segi baik ke dari segi buruk, Yang Amat Berhormat? Kalau dari segi buruk, tak patutlah, Yang Berhormat. Baik, saya teruskan dengan bidasan individual terhadap Timbalan Perdana Menteri di bawah kata kunci interaksi media mudah diakses, dengan mengatakan bahawa dengan media kita boleh dapat banyak informasi, dan media memberikan kuasa positif seperti kes kanak-kanak OKU yang didera oleh Siti Bainun baru-baru ini. Baik, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, itu saja ke kes yang dapat respon positif, yang bermakna kes itu hanya satu kes minoriti? Bagaimana pula dengan kes-kes lain yang memberikan impak negatif daripada keterbukaan media, iaitu kes hina Nabi, institusi diraja dan sebagainya yang semakin berleluasa sekarang. Baik, saya beri contoh kes baru-baru ini, seorang wanita yang menghina Nabi
dan menghina agama Islam di sebuah kelab komedi baru-baru ini. Dan apa kaitannya dengan perpaduan sekarang ini? Kerana bukan dia saja, selepas kes dia, seorang lelaki yang beragama lain juga melakukan perkara yang sama. Tidakkah itu memberikan impak yang negatif terhadap perpaduan negara? Baik, saya bergerak terus kepada hujah 3 di bawah kata kunci saluran maklumat yang boleh dipercayai. Tahukah Yang Amat Berhormat bahawa seberapa banyak lagi berita palsu yang di luar sana yang tersebar? Contohnya seperti yang direkodkan 274 kes berita palsu telah disebarkan berkaitan COVID-19. Itu baru 274 kes, belum lagi kes-kes yang tidak dapat yang tidak ditangkap dan tidak dikuatkuasakan oleh akta-akta. Jadi di situ menunjukkan bahawa tidaklah selamat sepenuhnya lah media ini. Contohnya seperti M-Star, Kisah Dunia yang banyak mengeluarkan isu provokasi di media sosial baru-baru ini ya. Baik, seterusnya saya bergerak kepada Menteri Pertahanan. Beliau ada mengatakan bahawa interaksi masih lagi dapat dilakukan tanpa media, tapi perpaduan tak dapat dipupuk. Sejauh mana perpaduan itu tak dapat dipupuk? Pada zaman dahulu, kita tak ada media-media ni. Kita tak ada berita online. Dengan izin Yang Pertua, kita tak ada media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dengan izin Yang Pertua, tapi perpaduan masih lagi boleh dikekalkan oleh rakyat Malaysia. Baik, saya bergerak kepada gerak kerja saya yang seterusnya, iaitu pengukuhan di meja kerajaan, bawah kata kunci hubungan antara kerajaan rakyat, hubungan masyarakat majmuk, hubungan institusi diraja dengan melihatkan contoh bahawa penyalahgunaan media seperti kluster jemaah tabligh yang telah pada waktu pandemik yang telah berlaku menyebabkan perbalahan antara kaum khususnya Melayu, Cina dan India. Maka di situ menunjukkan bahawa diberikan impak negatif terhadap keterbukaan media ini. Baik, saya mohon usul pada hari ini iaitu keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara untuk diterima Dewan. Sekian, mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Aisyah. Tertypo tu. Tak apa. Terima kasih Aisyah. So kita nak 1 minit atau 3 minit request korang. Satu minit. 1 minit cukup ke untuk sedia gulung? 1, 2, 3 cukup lah tu. Okay, so 1 minit untuk sesi bergulungan. Kita rehat dulu. Bermula daripada sekarang. Baiklah.
Jadi, kejap Jadi tanpa kita lengahkan masa, kita persilakan yang mana-mana daripada perwakilan pembangkang untuk memulakan sesi pergulungan. Dipersilakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan sejahtera Tuan Ibu Ketua, rakan-rakan yang berhormat, pihak kerajaan, pihak pembangkang, seterusnya ahli-ahli dewan yang bersidang. Baik, usul yang dibahaskan masih bertemu lagi dalam sesi penggulungan kali ini tanpa perdebatan dan tanpa izin laluan. Dan pada hari ini usul yang dibahaskan masih sama, iaitu keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Dan dalam sesi penggulungan ini saya akan membuat dua gerak kerja, iaitu bidas hujah-hujah perwakilan kerajaan dan seterusnya memperkukuhkan hujah-hujah di perwakilan pembangkang. Baik, saya akan mulakan gerak kerja saya. Pertama, bidasan hujah daripada pihak kerajaan, iaitu di bawah kata kunci pendidikan semanja hayat, di mana Yang Amat Berhormat ada berkatakan sebentar tadi mengenai keterbukaan media yang lebih bagus pada zaman kini yang memberikan perkara baik, mendedahkan kepada perkara baik dengan memberi contoh filem patriotisme yang menggambarkan keadaan rakyat Malaysia pada ketika ini. Baik, di sini dapat kita lihat pincangannya adalah jika hanya dilihat di manakah skop untuk hujah ini dilihat. Jika kita lihat sekarang orang muda atau daripada kanak-kanak khususnya, mereka filem-filem begini mereka tak biasa untuk tonton. Jadi mereka kurang sifat patriotisme itu dan kurang dapat respon positif tentang filem tersebut. Jadi kita kira keterbukaan media di dalam pendidikan sepanjang hayat ini tidaklah memberikan penuhnya untuk menyuburkan perpaduan di kalangan kaum. Baik, seterusnya saya bergerak kepada hujah kedua pihak kerajaan dengan kata kunci interaksi media mudah diakses. Dengan Yang Amat Berhormat mengatakan sebentar tadi bahawa media yang pelbagai memberi kuasa positif dengan memberikan contoh kes kanak-kanak Bella, kanak-kanak OKU yang bernama Bella yang didera oleh penjaganya, ya.
Jadi ini menunjukkan respon positif kerana ramai yang memberikan ramai yang membuat report dengan izin yang pertua terhadap kes tersebut. Tapi dari sudut lain perlu kita lihat bahawa banyak lagi kes-kes lain yang menyebabkan sebenarnya media yang pelbagai ini memberikan kesan negatif. Itu dengan saya beri contoh seperti tadi, kes hina Nabi, hina agama dan institusi diraja yang mana merupakan perkara yang sangat buruk dan sangat berleluasa pada ketika ini. Seterusnya saya hujah ketiga di bawah kata kunci saluran maklumat yang boleh dipercayai. Seperti ambil maklum bahawa pada zaman kini terlampau banyak berita palsu sehingga menyebabkan perpaduan tergugat. Seperti contoh kes 274 kes berita palsu yang menyebabkan yang disebarkan oleh berkenaan COVID-19. Sebab itu yang dapat kita lihat, tapi yang tak dapat lihat kita tak tahu. Baik, seterusnya saya mengukuhkan meja hujah ni, meja perwakilan pembangkang bawah kata kunci hubungan antara kerajaan dan rakyat, hubungan masyarakat majmuk, hubungan institusi diraja. Yang mana melihatkan kepada contoh pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, banyak penyebaran berita palsu ataupun banyak ilmu-ilmu baru yang tidak bagus untuk disebarkan dan telah menyebabkan ketakutan kepada rakyat Malaysia khususnya dan perbalahan antara kaum. Baik, saya kira itu sahaja daripada saya. Mohon usul pada hari ini terus diterima seisi Dewan. Saya mohon untuk terus mencadang, membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Aisyah. Kita teruskan untuk yang terakhirnya sebelum sesi perdebatan ditutup. Kita persilakan Yang Mana-Mana Berhormat daripada perwakilan kerajaan untuk menggulung. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang dan seterusnya ahli dewan yang bersidang. Salam sejahtera dan salam perdebatan buat kesemuanya. Bertemu kembali kita di arena penggulungan, arena yang cukup tenang. Salah sekali lagi ya. Sorry. Tak apa. Okey. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan pembangkang, perwakilan kerajaan dan seterusnya ahli dewan yang bersidang. Salam sejahtera dan salam perdebatan buat kesemuanya. Bertemu kembali kita di arena penggulungan, arena yang cukup tenang tanpa sebarang celahan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, usul pada hari ini masih lagi sama. Keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Kita lihat, kita gerak ke rumusan kes perwakilan pembangkang. Hujah-hujah perwakilan pembangkang. Yang ketiga, hubungan institusi diraja. Yang kedua, hubungan antara kerajaan dan rakyat. Dan yang pertama, hubungan masyarakat majmuk. Tuan Pertua sedang sekalian, ketiga-tiga hujah perwakilan pembangkang pada hari ini sekadar tunjukkan kelemahan-kelemahan keterbukaan media sehingga menjejaskan perpaduan negara. Dan Tuan yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, maka ada perkara-perkara yang perlu ada limitasi seperti isu sensitif berkaitan dengan agama, kaum dan institusi diraja. Jadi Tuan Pertua, apabila ada limitasi ini, kita masih boleh menganggap
media di Malaysia sebagai terbuka, kerana keterbukaan media ini bergantung kepada negara. Ada negara yang keterbukaannya terbuka secara mutlak dan sebagainya. Ada negara yang perlu ada limitasi kerana perlu menjaga keamanan dan juga perpaduan Tuan Pertua, dan melihat kepada situasi yang ditunjukkan oleh perwakilan pembangkang, ada hasutan dan sebagainya, seolah-olah perpaduan negara kita sudah berpecah belah Tuan Pertua, sedangkan pada tahun 2021 negara kita telah menduduki tangga 20 teratas dalam indeks keamanan perpaduan yang diukur dari segi keharmonian dan juga perpaduan masyarakat Tuan Pertua di sidang Dewan sekalian. Maka selesai kes perwakilan pembangkang, saya teruskan dengan kes hujah perwakilan kerajaan pula. Dalam hujah ketiga perwakilan kerajaan iaitu interaksi media yang mudah diakses, di mana kami telah tunjukkan betapa tahap ketersampaian media yang tinggi oleh masyarakat Malaysia ini Tuan Pertua, maka perkara-perkara yang boleh meningkatkan perpaduan ataupun keharmonian masyarakat berbilang kaum dapat disampaikan ke seluruh rakyat Malaysia Tuan Pertua dari semasa ke semasa. Dan dalam hujah kedua pula, saluran maklumat yang boleh dipercayai, di mana kami tunjukkan ada akta yang mengawal saluran-saluran dan juga perkara yang boleh didedahkan dalam media ini Tuan Pertua untuk menjaga limitasi tersebut dalam masa yang sama, meningkatkan status, menambah baik status perpaduan masyarakat berbilang kaum Tuan Pertua dan sidang sekalian. Dalam hujah pertama perwakilan kerajaan pula, pendidikan sepanjang hayat, kami telah berjaya tunjukkan betapa keterbukaan media ini Tuan Pertua dapat menjadi sebagai platform untuk mendidik masyarakat Tuan Pertua, kerana setiap perkara yang ditunjukkan dalam media atau berlaku dalam media ini Tuan Pertua berlaku secara ulangan. Tidak kisahlah dalam media cetak atau media digital atau media sosial Tuan Pertua dan sidang sekalian, dan perkara ini dapat menjadi sebagai iktibar ataupun dan iktibar untuk masyarakat Malaysia untuk sentiasa melakukan interaksi positif Tuan Pertua untuk meningkatkan mutu perpaduan negara. Timbang tara pada hari ini mudah pihak kerajaan telah berjaya tunjukkan kepada sidang sekalian bagaimana dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada keterbukaan media ini Tuan Pertua dapat menyebabkan keupayaan keterbukaan media ini untuk menambah baik status perpaduan negara Tuan Pertua, di mana masyarakat berbilang kaum dapat berinteraksi antara sama lain, dapat memberi respon yang positif apabila berlaku sesuatu situasi yang menyentuh isu-isu perpaduan Tuan Pertua. Maka saya kira selesai perdebatan pada hari ini. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Mohon usul diterima. Sama. Baiklah, alhamdulillah sesi perdebatan kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih semua. Tanya boleh berhenti rekod dah. Terima kasih semua. Good job. Sekejap. Pasal tak apa Arvin. Biasalah tu. Takkan nak perfect tiba. Aku pun cakap dia salah, dia tak cakap apa-apa betul. Esok macam biasa kot, pukul 9:30 minit juga kot. Sebab hari ni Cik Aisyah tak ada lagi, kita tak tahu lagi macam mana apa komen-komen dia. Tapi siapa-siapa nak komen, penonton ada nak komen ke? Penonton Alia Atira Hisham Mukris ada nak komen ke like pendebat yang berdebat tadi pun nak komen ke? Anis ada, tak ada nak komen, kita boleh belah. Kalau nak komen angkat tangan. Zee nak komen? Semua menunggu komen sebenar. Cuma Arvin selalu tertinggal. Selalu tertinggal beban bukti status quo.
Tak ada. Okey, semua tak ada. Saya rasa hari ni ramai fluent dah. Dah blur-blur dah. Caca pun Mana ada fluent. blur. Baru sehari dua baru jadi. Enjing semua dah start panas balik dah ni. Aigu. Weh, sumpah susah terus kerajaan atas Esok saya ada. kurangan atas kelemahan saya sendiri. Apa ni Syah? Put, okay Put. Aku nak bersara esok. Weh, aku nak try PM. Tak nak. Try weh. Aku dah lama tak jadi. PM. Weh, tak empat. Kalau Arvi bagi definisi 5 minit, aku definisi 7 minit, Mat. Itu hampa nak jadi apa? Hampa nak jadi kerajaan ni? Tim. Tak kisahlah kerajaan Wangkang, tapi speaker ketiga. Tak, masalahnya aku tanya tim perpaduan ni. Oh, tanya dulu. Bagi perpaduan jadi pembangkang. Perpaduan nak jadi pembangkang ke? Ya Allah, dia penduduk sentimen terima kasih lagi tak habis-habis lagi orang dah tanya. Okay lah, tak apa, cakap tak apa, terima kasih kan je. Hampa tak ada duduk rasap ke? Kerajaan lemah lah. Aduh. Apa thank you kat sini ni, orang thank you kat tempat lain tu. Tak, Arvin punya thank you lambat. Tak ada suinya kur. Tak ada guru WhatsApp lah tu. Si tadi salah cam lah semua. Tepi. Thank you. Welcome you. Oh, salah. Ayo. Boleh lah, insyaAllah. Siapa nak jadi ketua pembangkang? Kimi. Ni takkanlah kita nak pandai susun kan. Kan tak apalah, aku jadi first speaker lah. Nanti pun kita akan ada juga masa. Aku rasa nanti kita ada gak yang kita kena pegang dua position ni. Dua. So, Kimi Wah, tiba-tiba. saya stay first lagi lah. Arvin ni cadangan ke? Arvin nak jadi first lagi ke? Arvin tak nak jadi first dah? Statement tu. Arvin Statement boleh jadi second ke? Arvin tak nak jadi first ke? Macam mana ni? Persoalan ke? Cadangan ke? Statement? Okay. Statement kan? Macam statement je. Saya macam dia nak jadi lagi lah kan? Okay, Jangan marah. Jangan marah, Arvin. Jangan marah. Okay. Arvin nak jadi first pembangkang ke kerajaan, Arvin? Kita bagi pilihan. Kita majoriti. Sekarang ni awak tu nak kerajaan pembangkang, bukan majoriti. Kerajaan lagi, bagi Arvin belajar buka lagi. Saya setuju Tak, dengan masalahnya Hisham ni SURV ke macam mana? dia ni bukan. Ya. Encik Aizat ke mana? Tu dia macam PA siapa sebenarnya? Dia jurucakap tu. Jurucakap, faham? Okay, faham. So nak jadi kerajaan lagi lah ni. Boleh. Oh, Arvin memang dengar cakap Hisham ni lah. Oh, Okay, majoriti Arvin tu Hisham lah. Faham. Faham. Sebab bagi Arvin tak Okay, lebih. faham. Betul. Ni macam macam peacemaker. Betul. Pembantu. Okay, faham. So Hisham ni Ketimbalan dia kurator ke apa? Boleh je kurator nak kerajaan Bangkang. Q.
kur nak. Jangan tak kisah. Tak tahu sebab Cik Aizah hari tu kita dah bagi tahu kan yang dia ni pernah je jadi menteri kedua semua tu kan. Tapi dia macam tak bagi tahu lagi. Dia pun tak ada. Kita buat je dulu cadangan kalau dia macam nak tengok dia pun ni jadi yang kedua kita tukar je lah. Ni kita buat je dulu. Nanti dia tanya nanti tak adalah kita tak tahu. Kan? Boleh je nego. Pernah Boleh. try ke tak? Kami follow kalian. Korang yang lain kalau nak mock bagi tahu. Jangan malu-malu. Alif dan Aisyah. Alif ada ke dalam ni? Aku macam Alif tak ada dah. Boleh Alif. Boleh Saya tanya. nak menteri boleh Alif. Takkan tak boleh. Alif nak kerajaan ke pembangkang? Tak kisah. Kenapa semua tak Korang ada kisah dengar ni? Alif Kenapa apa-apa semua ni? tak kisah ni? Alif nak dengan Arvin ke nak dengan orang lain? Nak rasa orang lain. Wah. Arvin nak Alif ke tak? Arvin tak nak lah Alif. Alif jadi pembangkang lah senang. Okay, Alif jadi pembangkang. Tanya. Alif. So, Kurotul? Kurotul kan jadi first lah kan? Kurotul nak jadi apa? First ke second? Apa yang open lagi? Kurotul sebenarnya nak try pembangkang sebab dah lama tak dapat pembangkang. Pembangkang ketua pembangkang kosong. Kita pembangkang ke? Second kosong tak? Sebab first tadi dah try. Nak try second. Faham. Kiranya Alif jadi kerajaan lah. Tak apa ke? Dia kerajaan. Nego Alif lah kerajaan cakap dulu. dengan Alif. Alif tak dengar tu. Q cakap lah. Nanti gaduh lah dengan Alif. Tanya Alif. So Alif kerajaan, Kur ke pembangkang. Boleh? Okeynya, lepas tu first untuk pembangkang. Puput. Kimi ke Kimina? Ke Kimina? Bagi Kimi pilih dulu. Kimina. Asal aku nak. Position apa? Position Yang KP ke? KP je lah. Kalau kerajaan tinggal ketiga. Aisyah. Menteri 3 nak jadi. Pembangkang Aisyah lah. pasti